Alright, so Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so apakah background quantum metal? Quantum metal ni dah berapa lama? Quantum metal ni buat apa? Quantum metal ni ada dekat mana? Dia offer apa? Apa produk-produk dia? Okay, so basically quantum metal telah bermula, telah register pada tahun 2012. 2012. So it has actually been 10 tahun sebab tu kita pun baru meraihkan quantum metal punya 10th anniversary pada Januari. Hujung bulan 1 hari tu. So 10th year anniversary, kita dah 10 tahun. Tapi mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa tak pernah dengar tentang quantum metal sebelum ni? So basically sebenarnya quantum metal dia bermula dengan operasi B2B, business to business. Okay, so antara klien pertama quantum metal adalah Bank Muamalat. Lepas tu ada lagi bank-bank lain, ada lagi bisnes-bisnes lain sehinggalah pada hujung tahun 2019 baru quantum metal open. So quantum metal dah 10 tahun dan kita tak pernah dengar pasal dia sebab dia B2B. So hujung tahun 2019, basically early 2020 lah. Okay, baru dibuka kepada rakyat marhain, individu macam kita. So quantum metal telah register pada tahun 2012, modal berbayarnya adalah 10 juta. Okay, kita adalah pengedar gold terbesar di Malaysia. So kita buat apa? Emas, itu saja. Dan emas 999, kita memang tak ada buat emas perhiasan lah. Okay, jadi kita bekalkan produk emas LBMA. So LBMA itu apa? So basically perjalanan emas di dalam quantum metal bermula dengan standardization yang diberikan oleh LBMA, London Bullion Market Association. So London Bullion Market Association diorang sediakan standard. Standard apa? Standard maknanya okey, emas ni gali daripada mana, betul ke tak dia 999? Refining dia macam mana, dari mana, organisasi apa yang buat dia, all these kind of processes lah. Okay, so ada saja emas yang bukan LBMA approved, ada yang LBM approved. So kita ambil yang LBMA approved lah. Jadi LBMA ni kita dapat standardnya, okay. Kita deal dengan Perth Mint. Okay, so Perth Mint ni siapa pula? Perth Mint ni adalah satu organisasi minting emas yang berada di Australia. So it is 100% owned by the government of Australia. Okay, jadi dia dapatkan standardization approval dia untuk emas dia tu, approval emas standardization dia tu dapat daripada LBMA. So basically LBMA bagi approval pada Perth Mint. Perth Mint pula adalah member kepada LBMA. So LBMA kata kat Perth Mint, okay Perth Mint, sekarang kita dah approve, alright. And then Perth Mint pun cakap dekat Quantum Metal, okay Quantum Metal sekarang you boleh ambil the emas. Okay, so lepas tu Quantum Metal pun ambil emas daripada LBMA dan dia letak dekat mana? Dia akan letak dalam peti besi. Okay, peti besi tu ada dekat mana? Peti besi kita telah hire a third party iaitu Brinks, BRINKS. Nanti saya akan tunjukkan. So Brinks ni pula dia simpan macam peti besi, siapa yang tengok Money Heist tu, peti besi macam tu, simpan emas-emas kita kat dalam tu. Dan Brinks berada di Singapura. Kenapa tak dekat Malaysia? Sebab yang paling dekat ada dekat Singapura. Okay, so lepas tu Brinks pula ada insurans ke? Tak ada insurans, simpan emas kita kat dalam tu? Ada. And insurans ni diberi oleh Lloyds of London, di mana Lloyds of London inilah yang settlekan insurans pada masa Titanic karam dahulu. So semua organisasi yang kita deal dekat sini, this whole perjalanan daripada LBMA ke Perth Mint, ke Brinks, ke Lloyds of London, ni semua adalah company-company yang telah beroperasi selama berpuluh beratus tahun. Okay, anda boleh research sendiri on these companies. Mereka bukan calang-calang company. Jadi kita make sure yang kita nak simpankan emas kita untuk klien-klien kita, ya kita make sure that the whole perjalanan memang kita make sure of all the issues dekat situ. Bila deal dengan company yang sebegini, bila ada problem je memang dia laju untuk settlekan everything. Okay, alright. So kita adalah pengedar gold bar terbesar di Malaysia. Kita bekalkan produk emas 999 LBMA pada siapa? Pada kerajaan, bank, institusi kewangan. Okay, nanti kita akan tengok siapa partner-partner kita lah. Kita ada hubungan baik dengan bank-bank tempatan, dengan Perth Mint dan kita telah berkembang. Okay, siapa yang ada baca news, ada keluar dekat Cosmo, ada keluar dekat Star pun, tak silap, The Star pun ada keluar. Okay, kita dah berkembang ke lebih 15 negara. Okay, dan kita sasarkan untuk kembang ke 60 negara.
Alright. So siapakah management Quantum Metal? Okay. Founder kita adalah Datuk Lim dan beliau ada pengalaman lebih daripada 20 tahun. So sebenarnya walaupun Quantum Metal berumur 10 tahun tapi sebenarnya kita ni dah try buka Quantum Metal. Founder kita Datuk Lim dah try buka Quantum Metal ni even before that. So kami sebenarnya ada nampak keratan akhbar yang lama masa tu Quantum Metal try nak buka dah. Rasanya dalam 4-5 tahun sebelum officially register pada 2012. So probably around 2008 macam tu kan dah try dah sebenarnya. Tapi masa tu adalah isu-isunya so tak boleh nak buka lagi. So kita start pada 2012 finally kita dah set up. Biasalah kan business kan bila nak mula kan banyak funding ke apa ke kan macam tu. Okay, so beliau memang sangat into gold dan beliau ada pengalaman bukan hanya dari segi komersial tapi also daripada segi penggalian, refinery and everything lah. Okay, dan kita ada pengerusi Quantum Metal kita. So Tuan Haji Kamari ni dia punya background memang sangat panjang. Okay, kalau anda baca the longer version of it sangat panjang dan banyak experience yang beliau ada. Tapi yang kita paling suka adalah sebab beliau merupakan bekas pengarah di Jabatan Penyiasatan di Bank Negara Malaysia. So beliau memang check kita punya processes untuk make sure that kita ni memang mengikut law lah. And then the next one kita ada Puan Aida. Puan Aida Lim ni pun dia punya experience very impressive dan beliau merupakan bekas GM di Securities Commission of Malaysia. So the next one, kita ada dapat pengiktirafan patuh syariah dari Tawafuk, daripada Raqabah. Kita juga untuk international market sebab tu kita ada Raqabah. And then kita ada AFSI dan AUFI untuk standardization lah. Dan AFSI berada di Indonesia. So siapa partner-partner kita? So inilah antara bank-bank yang terlibat dengan Quantum Metal iaitu Bank Muamalat, Affin, Al-Rajhi Alliance. So macam mana dia terlibat? So basically kalau you beli emas dekat these banks, you sendiri boleh tengok that the supplier is Quantum Metal Sendirian Berhad. So that is how kita partner dengan mereka lah. So kita juga partner dengan Angkasa dan APCO iaitu untuk koperasi di Malaysia. Jadi aku telah memilih untuk bekerjasama dengan Quantum Metal kerana kita adalah syarikat kukuh pengedar emas. So Angkasa untuk within Malaysia ada 8 juta ahli seluruh Malaysia dan untuk APCO which is untuk ASEAN ada 60 juta ahli di 10 buah negara. Alright. So ini adalah partnership kita dengan Ar-Rahnu Tekun. Siapa yang tahu Ar-Rahnu Tekun? Memang boleh nampak around you. Dekat towns. So Ar-Rahnu Tekun ni apa hubungan dia dengan kita sebenarnya? So basically emas Quantum Metal ni adalah emas yang bersandarkan physicality, ada physical dia, tapi kita buat transaction online. Sama juga dengan anda letak duit dekat dalam bank, anda pun transfer between husband and wife, between family members, between kawan-kawan, anda transfer online, tapi kalau you want the money, you akan pergi ke ATM dan withdraw. Sama juga dengan emas kita pun sama, kita Quantum Metal menyediakan perkhidmatan fintech, financial technology. Pada zaman sekarang everything is fintech. Sorry, not everything is fintech, everything is based on technology. So ini adalah industri untuk financial. So kita sediakan perkhidmatan digital. Kenapa kita masih perlu beratur di depan kedai emas tunggu pukul 10 pagi nak buka? Tak payah, zaman sekarang kita dah boleh buat online. So kalau anda mahukan emas tersebut dalam bentuk fizikal, kalau nak tengok dalam bentuk fizikal, contohnya macam saya punya dekat sini. Ni saya punya sendiri. Saya ada keluarkan 10 gram dekat sini. So kalau anda nak dalam bentuk macam ni, anda ada 3 cara. So cara pertama adalah boleh deliver ke rumah. Cara kedua adalah anda boleh choose untuk pick up daripada Ar-Rahnu Tekun yang paling terdekat. Dan cara ketiga adalah untuk pergi ambil di center kita. So tiga cara ni pun boleh buat. Macam mana nak buat? Just go into your system. Dalam account tu you boleh pilih you ada dekat mana, nak buat cara apa. Ini sila tanya pada upline referral masing-masing lah untuk guide. So itulah peranan Ar-Rahnu Tekun bersama kita. Kalau boleh nampak dekat tepi ni kita ada contoh emas-emas bullion di Quantum Metal lah. So yang paling famous sekali adalah 0.01 gram
dan juga 1 gram. Ni paling famous. Kenapa? Sebab orang buat door gift masa kahwin. So daripada bagi telur kan, bagilah 0.01 gram, sekurang-kurangnya it will increase in value. Kita didik kawan-kawan dan family kita untuk menabung, untuk backup aset kita. Okay, alright. So ini pula adalah partnership kita dengan Malakat Mall. So Malakat Mall ni berada di Cyberjaya. Kalau ada yang stay dekat Cyberjaya ataupun ada lalu Cyberjaya, okay, silakanlah ke Malakat Mall di mana anda boleh melakukan proses jual dan beli di sana menggunakan QR code Quantum Metal kita. Okay, so basically you boleh bayar guna you punya emas dekat dalam account Quantum Metal. Alright. So ini adalah signing ceremony lah di antara Datuk Lim dan juga CEO of Malakat Mall, iaitu Coach Fazil, which is also one of our consultants lah di Quantum Metal. Okay, so ini pula adalah partnership kita dengan Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Mereka telah berada bersama kita around lebih kurang setahun lebih, start daripada Februari tahun lepas. So kat sinilah Perth Mint, emas yang kita dapat daripada Perth Mint, okay. As I said, 100% owned by the government of Western Australia, dan mereka adalah Perth Mint ni adalah antara organisasi yang keluarkan jongkong yang paling tua di dunia. Okay, ditubuhkan pada 20 Jun 1899. Okay, ini adalah partnership kita dengan Bank of China, one of the largest banks in the world. Okay, and then kita punya peti besi bersama Brinks. Brinks telah beroperasi lebih daripada 160 tahun dan kita dapat insurans daripada Lloyd's of London untuk Brinks. So kita juga telah buat the latest partnership, iaitu Quantum Metal ada lumbung emas sendiri. So kenapa kita nak ada lumbung emas ni? Sebab kita nak make sure that bekalan emas kita mencukupi. Okay, barulah kita boleh patuh syariah. So macam mana nak dapat patuh syariah? First of all mesti ada physical. Okay, the moment you tak ada physicality, you tak payah tengok faktor-faktor lain, then it's definitely not patuh syariah already. So first of all kena ada physicality, barulah komiti syariah akan check faktor-faktor lain daripada mana and whatsoever lah kan. Tapi first of all kena ada physicality. Siapa yang ada pergi khutbah Jumaat few months ago, around KL, around Selangor, memang masa tu ada teks tentang ini. Okay, sebab makin ramai sekarang menabung menggunakan emas. So kita nak make sure kita ada bekalan emas yang mencukupi. Kita pun sekarang ada lumbung sendiri. Baru je kita buat yang ni, ada dekat Bau, Sarawak. BAU, Bau, Sarawak. Alright. So apakah antara pencapaian Quantum Metal? So kita ada banyak pencapaian. Ni antaranya 2017 ada, 2020 ada. Yang ni pula pada tahun lepas 2022, so kita ada dapat dalam financial services untuk Quantum Metal Sendirian Berhad. Kenapa? Sebab kita memberi solusi, okay, kepada permasalahan emas fizikal. Alright. So yang ni paling latest sekali, seminggu lepas kita habis celebrate 10th anniversary untuk Quantum Metal, Datuk Lim dah fly ke Bangkok masa tu ya, untuk kita dapatkan the most innovative, paling inovatif precious metal platform category, sebab kita emas kan, so kita precious metal. Alright, so itu sahaja untuk company background. Saya harap it was clear, dan sekarang kita akan move on kepada produk. I'm sure ramai nak tahu ada produk apa, ada berapa, macam mana and whatsoever. Okay, so kita akan mulakan untuk bahagian produk sekarang. Alright. So, apa sebenarnya yang Quantum Metal offer? Okay, kita offer solusi pemulihan ekonomi. Kenapa kita panggil dia solusi? It is a solution. Pemulihan. Okay, kita nak pulihkan ekonomi. Apa masalah dengan ekonomi kita ni? Kenapa kita nak pulihkan? There must be some problem untuk kita fix. Kan? So, apa solutionnya? Kenapa ada problem? Okay, so kita nak belajar macam mana kita nak lindungkan aset kita daripada barah inflasi. So, barang inflasi, cancer, apa yang tengah going on sekarang? Okay, kembalikan wang hangus dan macam mana nak gandakan aset kita. Alright, so currently cabaran kewangan semasa, saya percaya semua dalam Zoom malam ni boleh relate dengan benda ni. Okay, apa cabaran kewangan kita pada waktu sekarang? So, kita ada beban kewangan yang sangat tinggi. Okay, ramai kata dah lama kerja tapi tak ada simpanan, nak buat macam mana? Betul. Okay, kadang-kadang kita fikir,
tengok-tengok financial, dah 10 tahun dah aku kerja, kenapa duit aku sikit sangat? Okay, and then kita start wondering, kat mana lah, kan tiba-tiba dah jadi stres pula. So, inilah antara sebabnya kenapa duit kita tak ada. Kita kena bayar sewa rumah, kereta, bil, utility, berapa banyak, air, elektrik, estro, telefon. Okay, banyak benda, bas sekolah, nafkah nak bagi kat isteri, personal loan, petrol, parking, nak balik kampung, hantar kampung, gaji bersihnya 5,400. Tapi bila dah belanja, tinggal 500 je after belanja everything. So dengan 500 tu lah baru you nak pergi untuk menabung or something. Ini pun sebenarnya mungkin dia tak masuk lagi benda-benda lain, contohnya like personal entertainment. Mungkin nak relax sikit, tapi macam mana nak relax bila bakinya pun dah 500, dah tak boleh nak menabung. So ada setengah orang langsung tak menabung, baki 500 pergi untuk personal entertainment and then end up setiap bulan you tak ada baki. Okay, especially kalau you muda, saya muda lagi, saya baru 28 tahun. Okay, especially kalau you muda, kalau you langsung tak ada baki, that is worry. Especially kalau you tak ada anak, lagi even worry. Nanti dah kahwin, nanti dah ada anak, what is going to happen? Okay, so kenapa jadi macam ni? Okay, biasanya nombor satu adalah memang tak buat financial management. Okay, tak ada tulis dekat mana-mana, tak ada pakai Excel ke, buku 555 ke, apa pun tak ada tulis, lepas tu tengok-tengok, duit dah habis begitu saja. Okay, so setiap orang lain cara untuk manage. Macam saya contohnya, dapat je income, lepas tu saya splitkan ke bank lain. So income bank yang boleh pakai duit dengan saya ada bank yang saya tak boleh pakai duit tu. So no matter what, kalau katakan saya letak dalam CIMB untuk yang dah boleh pakai, kalau CIMB tu habis-habis lah, saya tak akan pergi ambil daripada yang dekat Maybank. Itu antara caranya. Dan juga macam suami saya, dia memang catat every single thing. Okay, every expenses dia catat. So masing-masing ada caranya. Alright. So macam mana pula boleh tiba-tiba tak ada duit, Okay, and then you akan kata, oh sebab harga semua benda naik. Okay, kenapa harga semua benda naik? Kenapa harga gula naik? Kenapa harga telur naik? Okay, nak buat baking pun dah susah. Okay, kenapa? Sebab ada inflation. Siapa yang tak sure tentang inflation, boleh baca tentang inflation. Inflation ni sebenarnya adalah about supply and demand. Okay, supply and demand dan juga value of anda punya duit kertas tu, okay, value dia makin kurang. Kenapa? Dia nampak sama, masih tulis 100 kat situ. Design dia pun sama, tak berubah. Tapi tahun lepas dengan tahun ni, dia punya value-nya dah lain. Tahun lepas mungkin boleh beli 24 biji telur, tahun ni 12 biji je dapat dengan the same amount. Kenapa macam tu? Okay, is because of inflation. So pada tahun 2002, 20 tahun lepas boleh beli satu troli. Sekarang ni tinggal beberapa produk. In the future mungkin satu troli langsung tak dapat. Dan tak satu benda pun dah cost more than RM100. Okay, so sejarah kenaikan harga emas di sini. Okay, macam mana pula emas boleh terlibat dalam this whole equation dengan all this harga naik, tak habis-habis naik. Kita punya duit kertas tu dah tak ada value. So where does gold come in? Okay, so kita akan introduce dulu sejarah kenaikan harga emas. So anda boleh check sendiri. Okay, ini bukan hanya data daripada slide kita, tapi anda boleh check sendiri. Alright. So just daripada 2000 ke 2020, harga emas dah naik 714%. Okay, ini 2000 to 2020. Kalau tak nak tengok jauh sangat 20 tahun, anda tengok 5 tahun lepas pun cukup. 2017, okay, masa tu harga emas untuk 1 gram. Okay, untuk 1 gram adalah around RM190. Tapi sekarang pada tahun 2023, lepas 5 tahun, dia dah jadi 300 lebih. Okay, kalau tak silap saya pagi tadi RM309. So daripada 190 dah naik jadi 309 untuk 1 gram. So maknanya kalau anda ada 40 gram, darab dengan 309 dah jadi berapa? Okay, so itulah peranan emas. Okay, emas dia in history memang average naik dia adalah 10% in 1 year. So setiap tahun naik 10%, average . So of course dia ada time yang dia jatuh, bukannya langsung dia tak jatuh. Okay, tapi memang on average dia naik. Okay, alright. So perbandingan kalau untung untuk property versus gold. So bila kita nak buat perbandingan, kita kena banding aset dengan aset.
So emas ni adalah aset. Kita kena bandingkan dengan another thing yang aset, iaitu contohnya properties. You tak boleh bandingkan dengan kereta sebab kereta keluar daripada showroom terus dah tak ada value. Naik RM10 pun tak. Dia memang terus jatuh, depreciate. Kan? So yang tu bukan satu aset. Yang tu sebenarnya hanyalah statement untuk bawa anda dari satu destinasi ke tempat lain. Okey, saya faham orang yang suka beli kereta, saya pun sangat-sangat suka kereta. Saya pun ada aim nak beli kereta juga. Tapi kita kena sentiasa tahu kemampuan kita. Alright, ada mampu nak beli kereta mahal, of course, go on. Tapi ramai juga yang spend banyak on kereta, especially yang baru start kerja, excited. Kereta memang spend sampai beli yang mahal-mahal. And then after that suddenly cakap tak ada duit. Sebab kereta punya loan dah mahal sangat. Okay, so properties. Pada tahun 2002, okay, ada 326,000 sama dengan 10.8 kilo masa tu. Okay, lepas 15 tahun, harga properti dah naik 126% pada tahun 2017 daripada 326 dia dah jadi 736. 736,000, 100,000, 736,000. Okay, tapi with that amount 736 tu dah tak dapat 10 kilo, dapat 4.1 kilo saja. Okay, kenapa macam tu? Disebabkan inflasi. Alright. So emas ni adalah dikatakan kalis inflasi ataupun the currency of God. Okay, disebabkan carta kenaikan. Okay, so produk quantum metal, kita ada berapa produk? Kita ada emas fizikal. Okay, semua produk kita bersandarkan emas fizikal. So first one adalah GSA Gold Storage Account. Okay, and then kita ada GCA Gold Convert Account dan kita ada GAE Gold Asset Enhancement. Ada dua jenis, kali 10 dan kali 5. Kenapa 10 dan 5? Okay, nanti kita explore. Alright, so perbandingan ekosistem di sini Okay, MKS ni saya lupa dah apa dia punya nama panjang dia, tapi basically yang ni kita bandingkan kedai biasa dengan QM lah. Okay, so kalau dekat MKS, kalau beli 999, ada markup 10 ke 15%. Okay, ini adalah sebuah bisnes. Okay, sekarang ni tak ada siapa nak bagi anything that is free. Kecuali mungkin your parents nak bagi sayang yang free dah tak charge. Itulah cerita. Okay, tapi otherwise kita kena hidup dalam reality. Tak ada siapa nak bagi benda free. Everyone is making a business out of everything. Alright, so bila ada business, bila ia adalah sebuah business, dia nak ada profit. Bila nak ada profit maknanya kena ada markup. So markup tu berapa? Kalau dekat kedai luar markupnya 999, it is between 10 to 15%. Dan untuk markdown ada 10 to 15% juga. Bila yang markup, bila yang markdown? Pada siapa yang tak familiar, term-term ni mungkin memeningkan sikit. So bila kita beli, okay, kita masuk kedai emas, kita pun beli emas. So dia ada markup. Mungkin harga starting dia adalah 250 per gram. Mungkin harga starting, harga dunia. Mungkin harga current, harga semasa pada waktu tersebut adalah 250 per gram. Tapi disebabkan markup dia akan ambil 250 plus dengan 10%. So dia ambil 10% markup, itulah untung dia. Dan bila kita nak jual balik pada dia, pun macam tu, pun dia ada markup juga. So kalau harga semasa 250, dia tolakkan 10%. So kita tak dapat harga 250, kita dapat harga 225. Betul tak? Okay. So kita tak dapat harga semasa lah. Tapi di QM pun kita ada markup juga sebab kita pun nak profit juga. Okay. So untuk produk GSA, markupnya adalah fixed 7%. So every day or at anytime you check dekat dalam website kita, dia akan update mengikut harga semasa. Okay, so you akan tengok gold spot price tambah dengan 7%. Okay, that's what you will get untuk harga GSA QM Cell. Sama juga dengan GE10, GE5, dia ada masing-masing punya markup iaitu 3 dan 4. Okay, memang kita fix kat sini. So memang you masuk, you memang tahu the markup adalah berapa lah basically. Okay, untuk masa you nak jual balik emas you pada quantum metal. Contohnya, katakanlah emas saya ni tadi saya bawa pergi QM, saya cakap kat dia, QM, I nak jual balik pada you. Okay, so dia akan cakap, okay, harga semasa adalah 250 per gram. Nah, dia cakap. Okay, kita untuk quantum metal tak ada markdown masa kita nak jual balik pada dia. Quantum metal ada markup masa nak beli daripada dia. Alright. Okay. So, lagi satu adalah kat mana lagi kita ada charges adalah dalam management fee pas simpan. Masa kita tengah pakai servis dia, dia offer kita servis kan,
So dalam offer servis tu adalah 3.5% per year. So maknanya sehari you bayar 0.009. Dan kalau you jual kurang daripada masa yang dikatakan, you akan dapat balik refund untuk masa yang you tak duduk pakai servis tu lah. Alright. So ekosistem emas, kita nak buat perbezaan. Kat sini kalau katakan beli dekat luar dengan dia punya markup dah jadi, kalau 10% punya markup dah jadi 275. Lepas tu kalau jual dah jadi 225 sebab tolak pula 10% kan. So dah hilang RM50 kalau jual masa harga belum naik. Sebab kita nak buat perbandingan dekat sini, contoh katakanlah you have some accident. Okay, so you nak kena jual juga emas tu. So berapa you akan tengok kan, you akan cari tempat yang you rugi paling kurang basically kan. So kalau you jual dekat mak you jual dekat suami you jual dekat kawan you. Kalau suami you yang bagi the best offer, you rugi paling kurang kat situ, mesti kat situ yang you akan jual kan. So sama juga dengan kat sini. Kalau jual dengan kat luar, disebabkan ada perbezaan, disebabkan dia ada markup dan markdown dua-dua. So dah hilang sampai RM50 bila jual sebelum harga naik. Okay. Tapi kalau jual dekat Quantum Metal, disebabkan kita hanya ada markup dan markup kita 7%. Okay, memang you dah tahu markup 7%. And then kita tak ada markdown. Kita LME price ataupun sekarang gold spot price. Okay, 250. So bila hilangnya kurang, hilang 17.50 sen je instead of hilang RM50. So kat situ kita nak didiklah perbezaannya di situ. Alright. So sekarang kita akan mulakan dengan produk pertama kita. Okay, so ini adalah GSE. GSE ni sangat simple. Dia just the same as traditional gold di mana you masuk kedai, beli emas, balik rumah, tunggu sampai dia naik. Tu je. Okay, so sama juga dengan dekat GSE ni. Bezanya you buat online, itu saja. Okay, so you ada button untuk beli, you ada button untuk jual, you ada button untuk tebus kalau you nak dalam bentuk fizikal, dan you ada button untuk transfer. Kod lah hutang pada suami kan, nak pergi bayar RM10 ke dia. Transfer lah guna ni. Ataupun kalau dekat kat mall, guna Hitmoney jugalah transfer. So itu saja untuk GSA. So bila nak buat GSA ni adalah bila you tak perlukan duit tu dalam bentuk cash, maknanya you memang hanya nak menyimpan dan beli emas. Itu saja. Okay. Yang kedua kita ada GCA, Gold Convert Account. So GCA ni sebenarnya konsep apa? Okay. So namanya Gold Convert. Convert tu apa? Tukar. You tukar apa? Okay. So cara tradisional kita yang sekarang-sekarang ni adalah bila kita dapat gaji setiap bulan. Okay. Dapat gaji, kita pun akan pergi bayar kita punya commitments, and then after that baru kita nak menabung. So katakanlah gaji RM5,000, bayar komitmen, and then after that tinggallah dalam 500 lepas dah bayar semua benda. 500 tu lah baru nak menabung, ataupun macam saya cakap tadi ada yang 500 tu pun tak menabung juga. Tu masalahnya. Okay. So kat sini GCE ni dia offer apa? Kita buat cara yang lain. Okay. Instead of 500 baki tu barulah nak pergi beli emas untuk buat aset. Okay, kita dah boleh buat aset dengan fully dengan 5,000. Okay, so ada tunai, awak dapat awak punya apa nama itu gaji setiap bulan, tunai 5,000. Okay, dengan harga semasa. Siapa ada kalkulator, keluarkan sekarang. Dia lagi senang untuk nampak bila you terus kalkulate. Okay, so dengan harga semasa 250, ambil 5,000 ni bahagikan dengan 250 per gram, akan dapat 20 gram. Okay. Bandingkan kalau anda RM500 tadi tu dah belanja tinggal 500. 500 baru nak beli emas. So kalau dengan 500 akan bahagi 250. So yang tu dapat dalam berapa gram? Mungkin 4 gram kot. Rasanya kalau tak silap saya dapat dalam 4 gram. Okay, so bandingkan yang tu dapat 4 gram, yang ni boleh dapat 20 gram. Okay, and then after that what happen? Macam mana pula nak bayar komitmen kalau dah pergi beli semua benda, pergi beli emas kan? So, what happen dekat sini adalah lepas anda dah buat GCA 5,000 dalam masa 2 hari, okay, SOP adalah 1 ke 5 hari, tapi mengikut pengalaman saya maksimum setakat ni 2 hari lah. Dalam masa 2 hari saya dah dapat balik 85% of that amount. So kalau masuk 5,000, 85%-nya 4,250. Kalau masuk 1,000, 85%-nya 850.
Okay, so dapat balik 85% ke dalam bank account saya dalam masa 2 hari untuk saya pergi langsaikan apa-apa komitmen yang saya ada. Alright. Apa jadi dekat 15%? So 15% tu pula dia jadi simpanan wajib dekat situ. Okay, simpanan wajib dekat dalam quantum metal sebanyak 750. Dia simpan, dia tak pakai, disimpankan. Disimpankan saja. Alright. Okay, so kita ada pula fee tahunan iaitu 3.5%. Okay, so fee tahunannya adalah 148.75. So apa jadi lepas ni? Okay, kita dah GCA 5,000, dah dapat 20 gram. And then kita pun dah dapat, kita punya 85% back, kita pun dah pergi selesaikan semua belanja-belanja yang perlu. And then what goes on after that? So apa yang jadi lepas tu? Emas ni is all about the gram. Okay, so bila harga emas dah naik, katakan lepas 3 tahun harga emas dah naik daripada 250 dah naik jadi 300. So dah ada untung RM50 untuk setiap gram. Dan anda ada berapa? Anda ada 20 gram. So masa itulah kita akan dapat return balik. So bayangkan 3 tahun lepas aku dah spend untuk pergi facial. Ataupun 3 tahun lepas aku dah spend untuk pergi berjalan-jalan dekat London. Tapi sekarang after 3 years boleh dapat pula something back from whatever yang you dah buy, whatever yang you dah spend 3 tahun lepas. Okay, so sebab tu kita nak selamatkan belanja bulanan kita daripada hangus begitu sahaja. So sekarang kereta punya loan pun boleh bayar, emas pun boleh dapat dekat belakang. Bayangkan selama ni dapat loan, dapat kereta je, pakai kereta, dah bayar loan dapat kereta je. Tapi sekarang loan pun bayar, kereta dapat, emas pun dapat. Okay, so macam mana nak selamatkan? So benda seperti gaji, umrah, percutian, pencen. Okay, umrah sekarang dah berapa K dah? 20K, 15K kan? Itu paling murah tu. Tak silap saya, tak sure. Mungkin ada 10K pun. Haji lagilah mahal kan? So company overhead, kalau you ada business even more, you ada banyak inventory, you nak bayar you punya gaji pekerja, you nak bayar you punya barang-barang kan. So siapa yang buat business memang perit lah basically untuk pegang semua benda ni sebelum nak dapat profit kan. So even more you should be doing GCA lah. Okay, so kita nak buat simulasi kat sini. So kita buat anggaran di mana harga emas naik 10% setahun. So dekat sini kita buat 3,000 So bayangkan setiap bulan buat RM5,000. Katakanlah cakap kat saya, Safina, I nak buat benda ni setahun sahaja. I tak nak buat more than that. Okay, so katakanlah nak buat setahun je. Okay, fine. So you pun buat 5,000 konsisten. Setiap bulan you buat 5,000. Harga emas kita anggap dia tak berubah lah untuk data macam ni kan. 250. And then you dapat 20 gram setiap kali. 4250 masuk dalam bank. 750 QM simpan. Okay. So lepas 3 tahun, bila dia dah naik 10%, 10%, 10%, pada tahun 2025 dia dah naik 30%, dah jadi 325. Dulu masa beli harga 1 gram 250. Sekarang harga 1 gram dah naik 325. Okay. So nilai emas pada masa tersebut dah jadi 6,500. Untungnya dah jadi 2,250. Darabkan dengan 12, untungnya dah 27,000 dekat sini. Okay, dah kumpul 240 gram. Alright, so kalau ada yang kata tak ada modal, tapi boleh simpan sikit-sikit selama 10 tahun. Okay, so kat sini dekat GCA minimum adalah RM150. Kita ada kontrak tak? Tidak. I mean kontrak untuk akad tu ada, tapi kontrak di mana you tak boleh keluarkan, tak ada. Okay, kita sebagai konsultan, of course kita akan cakap kalau tengah rugi jangan keluarkan. Tapi kita faham from time to time you might have emergency, real emergencies. Okay, real emergency yang you perlukan the cash. So sama sahaja konsepnya dengan emas biasa, di mana kalau you ada emergency, you akan pergi jual emas tersebut ataupun gadaikan emas tersebut untuk dapatkan cash. Sama juga konsepnya dalam quantum metal. Kalau ada real emergency, you boleh jual. Tapi of course kita tak galakkan dah. Okay, so untuk GSE tadi yang saya kata traditional concept, just masuk keluar beli tu je. Okay, yang tu minimumnya RM10. So bayangkan kalau you ada anak-anak, bayangkan you punya anak pergi universiti, kalau dekat universiti, saya katakan dekat universiti selama 4 tahun, setiap bulan dia menabung RM10 emas kat dalam tu kan.
Lepas 4 tahun keluar daripada universiti, just imagine berapa banyak yang dah terkumpul dan boleh jadi starting untuk dia mulakan kehidupan sebagai dewasa yang bekerja. Okay? Banding dengan yang mencari-cari kerja masa tu masih langsung tak ada simpanan. Aku ada kerja baru ada simpanan. Tapi sekarang dengan duit, bayangkan you ada duit PTPTN apa semua. I sendiri ada klien yang students ya, dan mereka bagus. Disiplin, memang letak duit dalam tu setiap hari. Jadi jangan kata langsung tak ada modal. Okay? Mesti ada somewhere. Cuma you kena cut down. You kena make sure your lifestyle adalah mengikut kemampuan sendiri. So kalau langsung tak ada modal, mungkin it's time to check kenapa tak ada modal sebenarnya. Alright. So ini pula sama juga macam tadi, cuma yang ni adalah untuk kalau buat minimum. So minimum untuk buat GCA berapa? RM150. So kalau buat 150 akan dapat 0.6 gram setiap bulan. Okay. And then bila dah kumpulkan selama 12 bulan, dah dapat 7.2 gram. Okay, 7.2 gram. Okay, untung lepas 3 tahun dah dapat 2,000 lebih. Jadi bayangkan kalau 2,000 lebih, kalau you adalah student, 2,000 lebih, that is a lot. Okay, 2,000 lebih tu at least sewa, makan, minyak, jalan-jalan semua dah boleh cover dah. Banyak benda boleh cover. So apa yang diperolehi daripada GCA? Perbelanjaan bulanan, simpanan emas dan untung. Tu emas pun dapat, belanja pun you dapat. Dua-dua you dapat. How beautiful is that? Okay, so the next one. Okay, sekarang kita akan masuk ke the third product. Okay, GAE, Goal Asset Enhance. Namanya pun enhance. Okay, nak gandakan. Okay, so ramai yang nampak, wish gandakan, dia jadi excited. Okay, tapi kita kena faham what is going on over here. Alright. So bagi saya sebenarnya saya paling suka sekali produk GCA. Sebab produk GCA itu sebenarnya yang diperlukan oleh semua masyarakat, semua lapisan masyarakat. Tapi ramai yang hanya nampak GAE. Okay. Kenapa ramai yang hanya nampak GAE? Sebab boleh gandakan. So ramai terlebih excited. Tapi sebenarnya untuk long term you ada GCA. You hentamlah tiga-tiga kalau you mampu. Okay. Tapi kalau you tak mampu, kalau you tak ada savings. Saya ada beberapa klien yang memang tak ada savings, yang sesungguh-sungguhnya bila jumpa saya, diorang tertanya-tanya, mana pergi duit aku? Okay, so bila kita ada situasi sebegitu, kita kena reflect balik dengan macam mana financial management kita, dan janganlah datang ke GAE kalau anda tak ada savings. Okay, betulkan dahulu financial anda melalui GCA. Bila dah betulkan melalui GCA, barulah datang ke GAE. Okay, jangan terlebih excited di GAE. Sebab tu saya biasanya dengan klien saya akan buat breakdown dahulu of their financial. Diorang akan jujur dengan saya financial diorang. Saya akan breakdownkan dan saya akan berterus terang kalau mereka tak mampu untuk buat GAE. Okay, so GAE kita ada dua jenis. GAE kali 5, GAE kali 10. Alright. So GAE ni sebenarnya dia buat apa? Kat sini the beauty adalah kita tak ada margin call ya. Kita tak ada tiba-tiba saya akan datang ketuk-ketuk dan kata harga jatuh lah, kalau harga jatuh lah sekarang you kena top up. Tak ada. Ataupun harga jatuh lah sekarang dah sampai dekat margin dah, you kena terminate juga no matter what. Tak ada. Kita tak ada macam tu. Selagi you are willing to pay 3.5% per annum, iaitu the management fee, selagi tu kau duduklah diam-diam dekat dalam. Saya ada nampak beberapa, apa nama dia tu, beberapa consultant yang sengaja, diorang saja je simpan GE10 diorang, walaupun harga naik, diorang saja tak nak terminate. Sebab diorang nak tunjuk dekat klien yang memang kau boleh duduk kat dalam tu, berapa lama kau nak. So ada yang masuk awal-awal kan, so dia ada yang dah simpan 3 tahun. Kan? Padahal masa dia tengah untung jual lah, tapi dia tak nak, dia saja je nak tunjuk dekat klien yang boleh simpan selama. Okay, so you willing to pay management fee, you can sit in there up to you. Alright. Okay, and then kita ada dua jenis, GE10 dengan GE5. So actually started off dengan GE10, tapi kenapa ada GE5? Sebab ada student-student yang kata, Dato', kita orang pun nak buat juga GE, tapi kita orang tak mampu nak masuk GE10 which is 1,500. So boleh tak buka something that is a lower entry point? Jadi Dato' pun buka lower entry point GE5,
Okay, so GE5 dengan GE10 ni ada beberapa perbezaan lah. Perbezaannya adalah dari segi berapa banyak financing you dapat for each, berapa kadar markup untuk dua-dua, and then management fee-nya, dua-dua ada management fee, tapi untuk GE5 you bayar upon getting your profit, upon termination. Untuk GE10 you kena bayar kat depan, upfront, dah kena bayar dah. Okay, so itu antara beberapa perbezaannya lah. Okay, so sebenarnya GE10 dia untung lebih laju. Okay, lebih laju tu kenapa? Sebab untuk GE5 you ada extra 1% untuk you cover dulu sebelum you start dapat untung bersih. Okay, in that sense lah. Okay, so itu adalah antara perbezaannya lah. Tapi daripada langsung tak buat, kalau you memang tak boleh nak buat GE10 yet, then at least start dengan GE5 first kalau boleh. But of course, berbalik-balik pada apa yang saya cakap, kalau dua-dua pun tak mampu, savings tak ada, pergi betulkan dahulu dengan GCA. Jangan datang gatal kat sini okay. Alright. So dekat sini macam mana caranya? Alright. So katakan yang ni, Ali ada modal 10,000. Sentiasa Ali, macam tak ada nama lain kan. Modal 10,000, okay, bandingkan kedai emas dengan dalam quantum metal. So quantum metal kita ada financing, sebab tu dia panggil GE10, GE5. Okay, what does it mean by 10 and 5? Meaning that untuk GAE specifically, kita beli mengikut unit, kita tak beli mengikut gram. Unit tu akan bertukar kepada gram lah, tapi bila kita beli tu dia dah fix mengikut unit. Satu unit adalah $250. Okay, so you beli satu unit, you akan dapat financing 4 unit. You beli satu unit, you dapat financing 9 unit. Okay, so itulah perbezaannya. So kat sini, Ali ada 10,000. So kalau dekat kedai emas, kalau dengan 10,000 Ali beli emas, Ali akan dapat 40 gram. Okay, beli pada harga tu 50 per gram. Kalau dekat QM, Ali akan dapat 400 gram. Okay, disebabkan dia ada kali 10 kan, so dia dapat 400 gram. Masa jual pula, Ali akan dapat 12,000. Okay, so RM300 darabkan dengan 40 gram yang Ali ada tu, Ali akan dapat 12,000. Kalau dekat QM, Ali akan dapat 120,000. So, untungnya adalah dekat kedai emas 2,000 tolak dengan modal. Dekat kedai quantum metal 20,000 tolak dengan modal juga. Okay, modal sama, beli pada harga yang sama, jual harga yang sama, untung per gram sama, tapi dan tunggu masa yang sama, tapi keuntungannya berbeza 10 kali ganda. Okay, kenapa? Disebabkan kita ada bagi financing tu 400 kali 10 lah. Okay. Okay. So tips untuk GE adalah without saying much, lakukan termination bila profit. Of course, as I said, siapa yang nak terminate bila tengah tak profit? Betul tak? Okay. So of course lakukan termination bila profit. Tapi bezanya dekat sini disebabkan dekat quantum metal ni kita ada kali 10, so profit kita mengikut harga dunia. So kalau harga dunia naik 1%, kita sebenarnya dah untung 10% sebab kita ada kali 10. Okay, so as I said, dalam QM is all about the gram. So banding, you just bayangkan apa yang GE10 ni buat adalah sebenarnya you punya modal hanya untuk satu unit, tapi you punya gram you dapat kali 10 sebabkan ada financing. Okay, so tak ada margin call, tak ada top up, hanya tunggu masa bila nak naik dan kita kena ada holding power dan buying time. Yang ni mesti dapat konsultan yang boleh advise anda accordingly lah. Okay, saya really harap konsultan-konsultan anda boleh advise accordingly. Kita risau kalau yang tak dapat cerita, tak dapat advice. Okay, so holding power means apa? Kalau you datang ke Ali datang ke Ali kata Safina, I ada 10,000 untuk GEE. So boleh beli tak sekarang? First of all, I akan tengok sekarang ni waktu yang sesuai untuk beli atau tidak. Second adalah I takkan suruh 10,000 tu beli in one go. I akan buat in different stages. Okay, sekarang mungkin beli satu, nanti jatuh lagi beli satu lagi, jatuh lagi beli satu lagi. Macam mana I nak tahu benda tu boleh beli atau bila boleh stop beli and whatsoever? Kami ada grup yang besar dekat dalam quantum metal di mana kami memang check macam mana kami actually kami check carta. Okay, kita memang ada carta untuk emas, kita ada carta. Okay, siapa yang
hadir kelas setiap hari Khamis, you boleh tengok macam mana sebenarnya kita boleh baca carta emas. So itulah antara kerja kami. Kami memang berbincang dan kami tengok carta tu, kami tengok apa decision yang tengah going on in the economy dan how can it affect kita punya gold price. Okay, so itu adalah untuk cerita lain tapi itulah caranya, that's why kita orang tahulah. Alright. So, untung lebih cepat 10 kali ganda dekat sini. Berapa lama masa untuk tunggu? Kalau dekat kedai emas biasa, kalau you aim, katakan Ali cakap kat saya, Safina, I aim, I nak untung 100%. So, 100% means what? Maknanya you memang dapat double up the price actually. Okay? Kalau dekat kedai emas biasa, bila beli pada harga 250, kalau nak untung 100%, you kena double up. So, you kena tunggu 500 per gram. Baru you boleh dapat untung 100%. Tapi dekat quantum metal, kalau you nak untung 100%, you tak payah tunggu sampai 100%. Bila harga dunia dah naik 10%, kita sebenarnya dah untung 100%. Kenapa? Disebabkan amount of gram yang kita ada tu dapat kali 10 punya unit. Alright? So ini adalah antara testimoni yang pernah buat. Okay. 5 Mac modalnya untuk 1 unit $250. Lepas tu 1 Jun dalam masa 88 hari dah boleh terminate, profit dia around 99.3%. Okay, profitnya tak semestinya 90%. Ada yang profit tengok sini 31, 85, 36, 63, 20% pun ada, 40%. Okay, tu 20% pun ada. So ada macam-macam. Tak semestinya all the time you get 90%. Okay, so ini that's why I say you kena ada consultant yang advice tentang ni, bila nak beli, bila nak jual. Alright. Dan kita akan tahu kita kat dalam emas ni kita predict. Kat dalam emas ni kita tak ada menjanjikan untung, kita tak ada kata garanti rugi, garanti untung, tak ada. Because it's all about prediction. Kita try sebanyak yang mungkin berdasarkan carta yang kita faham dan tengok ekonomi dan kita try our very best. Alright. Okay, so tunjuk contohnya pada tahun 2020 ada 14 kali kita keluar masuk untuk JAE pada masa tersebut. Okay, masa ni saya tak masuk lagi. Tahun lepas saya dah masuk. Kejap. Tahun lepas tahu apa? Sekarang. Okay, sorry. Yang ni dah hilang masa tahun dah ni. Okay, ni 2021 ada dapat 12 kali keluar masuk. Dan tahun lepas saya tahun 2020 pun beberapa kali juga keluar masuk dan tahun ni even more. Okay, so tahun ni kalau siapa yang tahu tentang bank dekat Silicon Valley jatuh lah, all this, itu memang masa tu shoot up the price kau-kau. Kita orang memang beraya lah. Sebelum puasa pun dah raya dah masa tu. Okay, so kita keluar masuk, kita tengok, kita ikut apa yang tim kita bagi teknikal, kita masuk teknikal. Siapa yang konsultan di sini tolong masuk teknikal dan make sure kita berikan yang terbaik untuk klien kita lah, insyaAllah. Alright, so QM adalah untuk semua golongan, pelajar, peniaga, suri rumah, pekerja, pencik. Ya, suri rumah pun boleh. Okay, kadang-kadang ada yang suri rumah kata, tapi I tak ada apa-apa income, I tak ada dapat apa-apa duit. Tapi mungkin you ada dapat nafkah daripada your husband contohnya, so at least that's the very least you boleh buat actually with your nafkah. Don't be surprised that daripada tu pun you nanti dah boleh naik do more and more dengan quantum metal. Okay, so rumusannya adalah GSE adalah akaun simpanan, tukar tunai kepada emas, it's just a normal account. GCA adalah untuk kembalikan wang hangus. Kita punya objektif di situ adalah untuk make sure perbelanjaan kita dah backup sebagai aset. Selama ni kita tak backup perbelanjaan kita sebagai aset. Sekarang kita backup dahulu. Macam saya minggu depan pun saya nak pergi outstation, saya dah make sure saya dah backup dulu saya punya perbelanjaan untuk minggu hadapan. Okay. So you boleh buat at any time. Nak buat 10 kali sehari pun tak ada hal, minimum 150 and up to juta-juta. Up to you. Okay. JE untuk gandakan aset anda. So kita nak bagi beberapa cadangan. Contohnya lah kalau anda kata ada savings kat mana, cash, ASB, tabung haji, this is the normal ones lah kan. So kalau katakan ada modal around 150,000, kita ada dua cadangan. Okay. Apa bezanya? Satu adalah the first one ada 150,000, anda terus ambil 135,000 untuk GCA, 15,000 letak tepi untuk beli 10 unit JE. Okay. So 135,000 katakanlah dalam tabung haji ada 150,000 kan. So keluarkan 135,000 tu anda GCA kan. So dapat balik 85% which is 115,000, masukkan balik dalam tabung haji ataupun ASB. Ataupun kalau nak simpan dalam CSA kita pun boleh. Okay.
baki 15,000 put aside untuk beli GE10. So macam saya advise klien saya sebab GE ni adalah bermusim. Okay, so apa saya buat? Saya advise klien untuk ada separate bank account memang untuk GEE. Alright, sebab kalau biar dalam account biasa mesti nanti terpakai. Hampir boleh guarantee lah benda ni, almost semua orang sama je. Mesti akan terpakai. So apa saya buat, saya sendiri dan saya suruh klien pun pergi buka separate bank account, GE punya duit letak dalam tu saja. Jadi keluar masuk GE buat kat dalam tu je, jangan pergi tempat lain. Alright, so and then kat sini jumlah aset ni jadi 360,000. Kalau dekat cadangan kedua, kita ada modal 150,000. Alright, so the whole 150,000 tu you GCA kan, okay, lepas tu akan dapat balik 127,500. From this amount, 15,000 ambil masuk untuk GEE, okay, yang baki 113,000 masuk balik ke tabung haji. Okay, so beza yang ni dengan yang tadi adalah gram yang you dapat daripada GCA tu. So you mungkin akan tanya Safina, which one is better, cadangan satu atau cadangan kedua? It actually, I kena duduk dengan you dan tanya you dulu apa you punya objektif, apa you punya plan, ada tak lagi simpanan lain or whatsoever, baru I boleh cakap which one is better for you. Okay, so setiap case kita treat lain-lain lah sebab setiap klien financial managementnya berbeza. Tak semestinya klien yang gaji tinggi dan financial management dia bagus, no. Banyak je yang gaji tinggi tapi financial management ni masih teruk juga. Okay, so perbandingan simpanan, kalau dekat simpanan tetap, instrumen lain-lain, emas pasaran luar ya, ini adalah projection untuk 5 tahun kalau you ada 10,000 lah. Alright, so itu sahaja untuk produk-produk kita. Alhamdulillah, saya harap it was clear.